عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وأسواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang bermaksud, Allah meninggikan martabat orang-orang yang berilmu dalam kalangan kamu dengan beberapa darjat. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, maha suci Allah atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu bebas daripada sifat-sifat baharu makhluknya, dan Allah tiada yang setara, yang sekutu dengannya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan pelbagai nikmat, termasuklah nikmat pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu, yang mana ada orang diberikan kekayaan, diberikan nikmat harta juta-jutaan, tetapi bila disebutkan tentang amalan persediaan menuju ke alam pengakhirat, tak nampak jalan. Tapi kita alhamdulillah duduk di sini, kita sedar kita siapa dan dia siapa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih lagi memberikan kekuasaan, yang masih memberikan lagi peluang dan keupayaan kepada kita untuk melangkah ke tahun baru ma'al hijrah 1444 hijrah. Dan kekuasaan Allah ini, kalau ada antara kita tak nampak lagi, wallahu a'lam, apakah yang melindung matanya, apakah yang melindungi hatinya. Sebab ada orang di kiri dan kanannya berhasrat nak masuk ke tahun baru, tapi tahun lepas meninggal dulu. Kita yang dah masuk tahun 1444 hijrah ini, lafaz alhamdulillah pun belum tentu, syukur kepada dia pun belum tentu. Walaupun hari-hari bersyukur belum tentu hari-hari. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang saya kasihi lagi, saya muliakan pihak jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad USJ 1. Terima kasih kerana sudi menjemput saya kembali ke sini. Setelah lama kita tidak bersua, tuan-tuan dan puan-puan, tempoh hari bertembung dengan program Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hari Raya Aidil Adha. Ya, jadi ditangguhkan sehinggalah ke hari ini dapat kita kembali bersua. Dan tuan-tuan, sebenarnya kalau umur kita, kalau ikut kalender miladi, kalender Gregorian, macam saya tahun ni umur 33. Ya, sebenarnya tuan-tuan jangan kita perasan kita muda. Kalau kita ikutkan kalender Islam, ditambah 2 tahun lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan boleh buat calculation sendiri. Rupa-rupanya kita lebih tua daripada usia kalender Mak Saleh kalau ikut kalender Islam. Bukan apa, ingat bahawasanya masuk tahun baru bukan umur kita meningkat, tuan-tuan. Masuk umur baru, tahun tu yang meningkat. Umur kita agak-agak meningkat ke menurun? Alah ustaz, janganlah tanya gitu, seramlah.
Umur kita meningkat ke menurun? Menurun. Sebab semua, saya dan you all, semuanya dah ada tarikh mati. Cuma kalau kereta tarikh mati, dia boleh renew road tax. Manusia pergilah ke pejabat mana pun, tak ada renew umur, tak ada. Kok-koklah ada JPJ buka renew baru, renew umur. Saya dulu pergi tuan-tuan, ya. Sanggup tinggal meja kuliah ni beratur sementara nak menunggu esok tuan-tuan. Nak ceritanya tak ada. Jadi ingatlah, Nabi pernah pesan orang yang cerdik, iaitu orang yang ingat akan kematian. Baik, itu sekadar selingan sebab kita masuk tahun baru. Dan tadi saya ada bacakan satu ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah meninggikan martabat orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Tuan-tuan, kita nak beza iman kita, nak beza iman kita bukan tengok rupa, ya, bukan tengok hidung. Kalau tengok hidung, hidung dia mancung, ilmu dia tinggi. Tak, dia tak tengok gitu tuan-tuan. Saya pernah pergi ke Palestin, saya masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Di situ semua orang Arab. Saya ingat ilmunya tinggi lah, hidung mancung, Arab, cakap Arab. Tapi terkejut benar, dia suruh baca surah Al-Mulk. Tak apalah, saya pun baca. Baca-baca, ada pakcik-pakcik ni depan saya menangis. Saya kata, kenapa pula menangis, masa bila pula cerita sedih? Baca surah Al-Mulk. Jadi dia jawab, dia cakap bahasa Arab. Dia kata, aku ni, dia kata, wahai hadari. Dia panggil hadari je lah, dia tak panggil ustaz dia. Sana ustaz tu guru maksud. Dia kata, wahai hadari, wahai budak muda, anak muda, ya syabab, dia kata, aku ni walaupun Arab, tapi aku nak baca kitab Allah, Al-Quran pun aku gagap. Nampak? Nak ceritanya, iman, ilmu bukan dilihat pada rupa, dan juga bukan dilihat pada harta. Kalau lihat pada harta, untung orang kaya, dema je banyak ilmu. Tidak. Tetapi iman akan meningkat bila kita dapat ilmu. Dan ilmu tak ada cara lain, mesti dituntut. Saya pun masih cari ilmu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tengok atas sini dekat meja ni, tak, bukan ilmu banyak benar pun. Saya pun pelik juga macam mana saya duduk sini, ya. Tak sangka tuan-tuan. Nak ceritanya, Allahu Akbar, iman akan ditingkat dengan ilmu. Baik, malam ni insya-Allah dalam masa yang terbatas, saya bukan ceramah, tapi saya sekadar berkongsi. Tapi nak sambung pengajian kita, iaitu kitab Sirah Rahiqul Makhtum. Kitab yang mana telah ditulis ataupun karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kitab ini kitab yang mana telah diterjemah dalam berbelas bahasa di seluruh dunia. Tapi tuan-tuan tak payahlah susah benar nak cari bahasa Perancis ke bahasa, tak payah. Ada dalam bahasa Rumi. Tuan-tuan boleh cari dekat kedai kitab, ya. Tapi sekarang tak silap saya, Shopee pun ada, ya. Tapi itulah, bila buka Shopee dugaan dia banyak, ya. Nak cari kitab lain pula dia cari, ya. Tapi tak apalah, tak, bukan di sini. Orang USJ saya dapat laporan bagus, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, cari kitab ni, belajar insya-Allah. Sebab kalau kita nak jumpa, nak bersama dengan saya sebulan sekali je, tu pun belum tentu. Jadi tuan-tuan beli, baca di rumah. Baca, kalau tak faham tanya ustaz. Jangan buat penterjemahan sendiri pula. Itu masalah juga. Ada orang dia baca Quran, dia terjemah sendiri. Oh, kalau ikut kefahaman aku, jangan tuan-tuan. Sekarang jadi pula ajaran baru tuan-tuan, ya. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung. Tempoh hari kita berhenti dakwah Rasulullah bisir, dengan keadaan diam-diam. Rasulullah dakwah secara diam-diam ni, kalau ikutkan kitab ini, Syekh Safiur Rahman kata berapa lama? 3 tahun. Dakwah Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13. Ingat, kalau boleh tulis, tulis. Kalau boleh ingat, boleh juga. Tapi itulah, wifi dia sampai pintu je. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Dakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun. Pecah dua. Dakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, maksud dia. Bukan diam-diam tu tak dakwah langsung, maksudnya sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ya, dakwah secara terang-terangan ni bila turunnya ayat
surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj, fasda' tu. Kejap lagi saya bacakan, ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Kita ingat sekejap, kita ingat seminggu, rupanya 3 tahun diam-diam. Bukan senang tuan-tuan dakwah Rasulullah 3 tahun diam-diam. Kita dakwah isteri kita baru seminggu, tak tutup tudung aku tampur dia ustaz, tak boleh. Nabi 3 tahun diam-diam. So nak dakwah ni yang pertama sabar. Jadi kalau nama dia Encik Sabar, belum tentu dia sabar. Ataupun isteri dia Sabariah, belum tentu dia sabar. Sabar ni tengok Rasulullah dakwah diam-diam pun, sembunyi-sembunyi pun 3 tahun. Allahu Akbar. Jadi apa berlaku? Turunlah ayat. Kejap, mana ke ayat tadi? Saya buat nota. Baik, surah Al-Hajj, tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-94. Surah Al-Hajj ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa maksudnya tu? Dan dakwahlah dan serulah, sebarkanlah, fasda' ma tu'maru, apa yang diberikan, diarahkan kepada kamu, dan putuskanlah ataupun berpalinglah dari kaum musyrikin. Sebarkanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Maksudnya bila turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Ni cepat betul ni tuan-tuan. Ni saya buat potong ni, kalau ikutkan kitab ni tak sampai lagi ni. Ya, dia panjang lagi, tapi tak apa, saya potong tuan-tuan, dia memudahkan. Tuan-tuan, bila berdakwah secara terang-terangan ni, dia punya cabaran lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Sebagai contohlah tuan-tuan, tuan-tuan balik kampung. Sebelum ni, masa kita membesar dengan adik-beradik kita ni jarang nak bertegur lah pasal agama ni. Tiba-tiba tahun ni, ya, tahun hijrah 1444 ni, kita hijrah betul-betul. Tiba-tiba kita balik kampung, adik-beradik ada. Kita pun kata, alang-alang semua ada, jomlah kita berubah ke arah lebih baik. Jadi kita tunaikan solat secara berjemaah. Agak-agak adik kita apa dibisikkan di belakang? Tiba-tiba macam aku tak kenal je dia dulu kan. Nampak? Maksudnya apa? Bila berdakwah dalam adik-beradik ni lagi dahsyat ujian dia. Sama macam Rasulullah bila berdakwah secara terang-terangan, siapa di sekeliling baginda? Siapa sekeliling baginda? Keluarga-keluarganya. Bahkan yang menentangnya paling keras bukan orang lain, pak saudara baginda Nabi SAW. Tak apa, saya bacakan tuan-tuan, ya. Kisah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ini dirakamkan dalam kitab ini. Kata Nabi SAW, ketika itu Nabi menyeru kepada keluarga terdekat. Nabi SAW menghimpunkan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Siapa Bani Muttalib bin Abdul Manaf? Keluarga siapa tu? Keluarga Rasulullah lah. Bani Muttalib. Siapa Al-Muttalib? Abdul Muttalib siapa? Datuk Rasulullah. Jadi dihimpunkan bapa-bapa saudara Rasulullah ni yang berjumlah lebih kurang 45 orang. Mereka seramai 45 orang. Kemudian Abu Lahab. Ini yang kata tadi tu, baru saya sebut tadi. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Keluarga Rasulullah juga, pak saudaranya. Kata Abu Lahab, baru himpun, Rasulullah belum bercakap. Kata Abu Lahab, mereka ini semua bapa-bapa saudara dan anak saudara kamu. Ayuh, cakaplah wahai Muhammad. Tetapi tinggalkanlah, jangan tinggal persoalan berkaitan dengan keluar agama, iaitu keluar daripada agama menyembah berhala. Kau mesti tahu di mana seluruh bangsa Arab juga bangsa kamu. Mereka ini tidak berkuasa, tapi aku, kata Abu Lahab, lebih berhak memegang kamu untuk kamu memadai setakat anak pinak bapa kamu. Nampak tu tuan-tuan, ya. Kata Nabi SAW belum berkata-kata lagi, tapi dah diberi warning. Belum bercakap, dah kena warning. Bukan senang. Kita jumpa bos,
Baru nak bagi cadangan dekat bos, jangan sesekali cakap bagi cadangan apa untuk tukar polisi jabatan. Sudah tuan-tuan ni. Keluar gitu je daripada office ya. Nak ceritanya dah kena warning. Ya. Kemudian apa berlaku? Nabi SAW berdiam diri dan langsung tidak berkata-kata sebarang apa pun dalam majlis itu. Tak jadi kali pertama. Kali kedua, sekali lagi Rasulullah menjemput mereka, jemput sekali lagi ahli keluarga. Tapi kali ini belum sempat Abu Lahab bercakap, Rasulullah cakap dulu. Tuan-tuan, tengok cara Rasulullah dakwah ya. Rasulullah dia tak terus hina agama orang lain. Rasulullah terus tak hina sembahan agama lain. Tuan-tuan tengok apa ayat Rasulullah. Rasulullah cakap bahasa Arab lah, tapi ini terjemahan dia. Segala pujian bagi Allah aku lafazkan, dengannya aku mohon pertolongan, dengannya aku beriman, ke atasnya aku bertawakal. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Kata Rasulullah lagi, sesungguhnya pemimpin tidak mendustai, demi Allah, tiada ilah melainkan Dia. Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu secara khusus dan untuk manusia secara umum. Kata Rasulullah lanjut, demi Allah sesungguhnya kematian kamu itu tidak lebih seperti tidur kamu, dan kamu akan dibangkitkan semula sama seperti kamu dijagakan dari tidur ini. Pertama lagi Rasulullah cerita pasal mati. Tuan-tuan ya, Rasulullah dakwah, pertama sekali Rasulullah cerita hidup kita ni macam mati, macam tidur. Mati tu macam tidur kita, kemudian kita akan bangun balik. Terus cerita pasal mati. Sebab itu kalau saya pergi kuliah mana-mana pun, saya mulakan dengan pasal mati. Tapi itulah, tak ramai orang suka ya. Da'i Hadari ni sikit-sikit nak mula ceramah mati. Cuba cerita lain katanya ya. Tapi itulah yang Rasulullah lakukan. Rasulullah bila berdakwah, kalam pertama cerita pasal kematian dulu. Tapi Rasulullah bukan cerita pasal mati itu macam cerita mastika tu ya. Seorang ini mati kerana tak bagi makan anak-anak, ataupun itu mastika majalah dulu-dulu. Ini tidak. Ini apa yang pasti. Apa dia? Hidup selepas mati pasti kita akan hadapi. Ni yang tengah duk bercakap depan tuan-tuan ni pun, saya pun kena menjawab juga. Melainkan kalau saya mati syahid dekat pertempuran. Bagi mereka yang mati syahid, tuan-tuan, puan-puan, ini sabit dari hadis yang sahih, mereka tak perlu jawab apa-apa, tak ada exam kat bawah tu. Bahkan dalam hadis disebutkan terus masuk syurga. Oh ya, untungnya. Bahkan bukan terus masuk syurga sahaja, boleh tarik pula ahli keluarga sekali dengannya ke syurga. Itu untung tu. Sebagai contoh, tuan-tuan pernah dengar kisah Hanzalah? Tak pernah ya. Hanzalah ini sahabat Rasulullah yang baru nikah. Hari ni nikah, malam ni nikah, esok semboyan perang Uhud dibunyikan, kena perang. Esok perang. Sebelum perang tu, macam biasalah orang rumah kan, orang perempuan, bang, saya baru kahwin dengan abang. Dia tak cakap lah bahasa Melayu, dia tak cakap lah bahasa USJ, dia cakap Arab lah. Tuan-tuan boleh cek kisah ni. Sangat sedih, sangat sayu. Katanya kepada Hanzalah, wahai suamiku, takkanlah kamu terus nak meninggalkan aku dekat sini? Kata Hanzalah, walau susah macam mana sekalipun, tetap aku akan melangkah kaki bersama dengan Rasulullah ke medan Uhud. Kali kedua isteri dia merayu, kita baru nikah. Kata Hanzalah, aku tetap akan pergi. Kita tengok cerita ni, babak ayat skrip ni ada dekat mana? Kalau perasan lah skrip ni, cerita apa? Tak tengok ya? Bagus tuan-tuan, alhamdulillah ya. Keris yang menyilau, akulah dipanggil mat kilau. Ingat tak waktu kawan dia tu, siapa nama, Beto Kushairi berlakon tu? Saya tak tengok, tapi itulah orang rumah nak tengok, tertengok jugalah ya. Nak ceritanya tuan-tuan, si Beto Kushairi ni dia cakap apa dekat isteri dia bila isteri dia menghalang, aku tetap akan bersama dengan mat kilau.
Kerana perjuangan ini bukan perjuangan aku, juga bukan perjuangan untuk kamu, tapi perjuangan ini untuk agama dan bangsaku. Nampak tu? Itu cantik agama bangsa, perjuangan. Ya. Apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Hanzalah terus pergi dan syahid. Jadi Hanzalah, maqam dia kalau tuan-tuan pergi, saya kalau bawa jemaah sebelum PKP saya bawa, lepas PKP semenjak dengan Zayan, radio Zayan ni, fikir banyak kali juga nak bawa jemaah gidak ni. Takut pergi karam balik terus tak ada job tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, bahawasanya betapa Hanzalah makamnya ada di makam Uhud, para syuhada. Allahu Akbar. Muda lagi, dah meninggal. Pengantin baru. Bak kata orang Melayu, inai masih merah lagi. Ya. Tapi jangan pasal apa nama? Pakai inai lah orang lelaki ya. Baik tuan-tuan, kita sambung. Nabi mulakan dengan kematian, memperingatkan kematian. Kemudian kata Nabi SAW lagi, sesungguhnya kamu akan dihitung atas segala amalan yang kamu lakukan. Balasan itu sama ada ke syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, ini yang saya nak sampaikan selepas ini, tuan-tuan akan rasa ya Allah kagumnya kepada Abu Talib. Abu Talib dalam kalangan keluarga Rasulullah yang besar tu, yang Rasulullah panggil tu ketika mula-mula dakwah secara terang-terangan tu, semua nak menentang Rasulullah termasuk Abu Lahab. Tapi tuan-tuan tengok apa kata Abu Talib. Abu Talib lalu bangun menyahut Rasulullah dengan berkata, tidak ada sesuatu pun yang Allah suka bagi kami, iaitu keluarga Rasulullah, selain dari membantu kamu, menerima nasihat kamu, mempercayai kata-kata kamu itu. Mereka yang berkumpul ini adalah ahli keluarga bapa engkau. Aku ini cuma salah seorang daripada mereka, tetapi aku lebih segera untuk menerima apa yang kamu sampaikan itu. Tengah duduk ramai-ramai ni, Abu Talib bangun. Abu Talib kata, ya Rasulullah, tidak ada yang Allah suka melainkan kami ni bantu kamu. Abu Talib. Sebab itu dalam peristiwa, sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj, Rasulullah tertekan, Rasulullah murung lama tuan-tuan, ambil masa lama Rasulullah sedih. Sebab selepas kematian Abu Talib, betapa kematian Abu Talib itu meninggalkan kesan yang sangat hebat. Sebab apa? Cuba tengok kali pertama Rasulullah dakwah secara terang-terangan macam mana. Siapa mula bangun sokong? Abu Talib. Allahu Akbar. Ya. Kita kalau kita jadi calon, ya, hari pertama kita kempen, belum tentu ada orang bangun lagi, saya sokong YB. Tak ada tuan-tuan. Dia kena tengok dulu apa yang dia nak bawa. Dia kena tengok dulu apa janji-janji manifesto. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah terus Abu Talib bangun dan menyokong. Kemudian kata Abu Talib, ayuh teruskanlah dengan sesuatu apa yang telah diperintahkan ke atas kamu itu. Demi Allah, aku ini masih lagi menjaga dan mempertahankan kamu. Tapi, tuan-tuan tengok ayat seterusnya. Namun jiwaku masih tidak berupaya dan sanggup untuk berpisah dengan agama lamaku. Segera dicelah oleh Abu Lahab dengan katanya, demi Allah. Dia sebut demi Allah ya. Demi Allah, ini adalah salah satu keretakan. Pegang tangannya sebelum dia dipertahankan oleh orang lain. Lalu jawab Abu Talib, demi Allah, aku akan mempertahankannya, iaitu Rasulullah, selagi hayatku di kandung badan. Allahu Akbar. Masa tu Abu Lahab dah bertekak dah dengan Abu Talib ketika dakwah Rasulullah kali pertama secara terang-terangan. Kata Abu Lahab, ni keretakan, maksudnya keluarga nak pecah belah dah. Kata Abu Talib, aku sanggup pertahankan Rasulullah. Tapi sebelum tu apa kata Abu Talib? Aku tak sanggup tinggalkan agama lama. Allahu Akbar. Tapi adakah dia nampak kebenaran Rasulullah? Nampak. Nampak tuan-tuan. Saya sendirilah, ni pengalaman saya tuan-tuan ya. Saya tengah sedang usaha. Ada seorang sahabat saya ni umur 30. Ya. Agama tak payah ceritalah, bangsa apa tak payah cerita ya. Dia main bola dengan saya sekarang.
Dia tahu. Bila saya sebut, dia tahu. Bahkan dia percaya agama Islam ni betul. Dia tahu, dia cakap, tapi itulah ustaz, saya ni rasa macam susah betul lah saya nak ngucap lagi. Dia kata saya target ujung tahun ni kot. Sebab geperennya orang Melayu, orang Islam. Tapi saya cakap dekat dia, engkau rapat dengan aku ni, make sure bukan kau nak kahwin, engkau nak masuk Islam tu sebab kau nak kahwin, saya cakap. Niat dia betul. Okey ustaz, dia cakap. Tu nak ceritanya tuan-tuan, ada orang yang dia nampak kebenaran, tapi jangan kita pula jadi macam tu. Jangan pula kita macam tu, dah cantik duduk dalam Islam iman, tahu Allah benar tapi solat tak nak. Ini that's a big problem. Bak kata orang kampung saya, Teluk Intan. Itu masalah besar. Tahu Quran tu benar, tahu isi Al-Quran tu hebat, benar, tepat, boleh dipakai sampai akhir zaman, tapi baca Al-Qurannya Ramadan lepas. Tak jadi ya. Ya tuan-tuan ya, puan-puan tak, bukan tuan-tuan, puan-puan jangan terasa ni saya cerita nasihat saya untuk orang lain, moga-moga didengari di sebelah lain lah tuan-tuan ya. Nak ceritanya Allahu Akbar ya. Abu Talib nampak kebenaran Rasulullah, tapi itulah ya, masih lagi hatinya tidak sanggup untuk meninggalkan agama asalnya. Lalu tuan-tuan, selepas Rasulullah bersama dengan ahli keluarganya yang berjumlah 40 orang tu yang disebutkan dalam kitab ini, dah selesai, Rasulullah terus pergi berjumpa dengan masyarakat Mekah. Nampak tak cara Rasulullah? Kali pertama dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dakwah secara terang-terangan, Rasulullah tak terus pergi ke dataran, tak terus pergi ke Bukit Safa. Tapi apa Rasulullah buat? Rasulullah himpunkan ahli keluarga dulu. Ahli keluarga dulu kak oi. Ya. Kadang tu kita bila dapat ilmu tu, nak pesan kat anak-anak tak nak pesan. Abang-abang bila pergi ke khutbah solat Jumaat, dengar khutbah, balik ceritalah dekat anak-anak, cerita dekat isteri, sebelum cerita dekat Facebook. Ini dah buka Facebook dulu. Orang rumah kata, dekat aku tak pesan pun. Dekat dalam Facebook bukan main. Nampak tak? Bukan tuan-tuan, dengan terasa bukan sini, bukan sini. Tak. Nak ceritanya tuan-tuan, tengok cara Rasulullah. Dakwahnya dimulai dengan ahli keluarga dulu. Barulah berlaku situasi di Bukit Safa. Dengar apa berlaku di Bukit Safa. Bukit Safa ni kat mana? Tuan-tuan kalau pergi buat umrah atau haji, kena sa'i. Bila sa'i, mesti kena mula dekat Bukit Safa, iaitu sa'i daripada Safa ke Marwah. Jangan mula daripada Marwah. Ya, aku nak lain daripada lain lah. Tak. Bukan, tak boleh. Dia mesti mula dekat Safa. Jadi Bukit Safa ni pernah menyaksikan kisah dakwah Rasulullah juga. Dakwah Rasulullah pertama secara terbuka bermula kepada masyarakat di mana? Bukit Safa. Tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdiri ketika di Bukit Safa, "Ayuh berkumpullah kamu wahai kaumku di pagi hari ini." Maka bergegaslah keluarga Quraisy ke hadapan Rasulullah. Ini lagi dahsyat ujian dia tuan-tuan ya. Di sana Rasulullah mengajak mereka untuk beriman dengan Allah yang Esa, dengan risalahnya dan dengan hari akhirat. Mengenai kisah ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya, iaitu daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Setelah turunnya ayat ini dalam hadis tersebut, maka Rasulullah pun segera ke Bukit Safa dan menyeru. Kata Rasulullah, "Wahai Bani Fihr, Bani Aud, keluarga keturunan Quraisy." Maka ketika itu berkumpullah mereka semua. Mereka menghantar wakilnya bagi mereka yang tidak dapat keluar untuk mengikuti apakah yang berlaku. Abu Lahab dan sekalian Quraisy pun datang ke situ. Rasulullah berkata, "Bagaimana kalau ku katakan kepada kamu sekalian bahawa di sebalik bukit sana ada musuh berkuda akan menyerang kamu? Apakah kamu akan percaya kata-kataku?" Kata Rasulullah,
kalau aku cakap dekat kamu belakang bukit sana ada musuh berkuda, kamu percaya tak? Kata orang-orang Mekah, ya kami percaya, sebab selama ini belum pernah pengalaman kami selain daripada kebenaran kata-katamu. Tuan-tuan, sebelum Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah dikenali sebagai Al-Amin. Apa maksud Amin? Banyak maksud dia, besar, luas. Amanah, benar, jujur, tu sifat Rasulullah. Dia dapat gelaran tu bukan saja-saja Rasulullah ni, disebabkan akhlak Rasulullah. Dia tak sama macam kita. Ya, dia tak sama. Contohlah, kalau kita ya, zaman kita muda-muda dulu, kita main motor. Lepas tu kita main motor sampai sering. Apa nama orang panggil apa? Nyering. Kalau orang Perak panggil nyering. Sini saya tak faham. Sampai ke besar orang panggil man sering. Itu kita. Ya. Tapi orang Arab lain. Orang Arab kalau dia nak bagi gelaran, sama ada dia bagi gelaran nama kita disabitkan ke atas anak kita, ya, ataupun gelaran yang dianugerahkan. Sebagai contoh, Rasulullah memberi anugerah kepada Abu Hurairah, kan? Yang gelaran ayah kepada anak, sebagai contoh Abu Ayyub Al-Ansari. Ataupun diberi gelaran itu, orang Arab bagi gelaran sebab sifatnya. Sebagai contoh Al-Amin, kerana sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Baik, apa mereka cakap bila Rasulullah kata kalau di sebalik bukit tu ada musuh, percaya atau tidak? Maka mereka semuanya setuju. Kami percaya wahai Muhammad, tak pernah lagi kamu menipu. Macam itulah contoh ayatnya, ya. Maka sambung Rasulullah dengan kata-katanya, sesungguhnya aku hendak memberi peringatan kepada kamu sekalian bahawa azab sengsara sedang menanti kamu. Maka kata Abu Lahab, tuan-tuan, Abu Lahab ni ada je dia nak bangkang. Dia macam kita jugalah. Kalau kita cakap, kalau kita meeting, meeting tu kalau kita usulkan sesuatu, ada je orang nak bangkang. Memang gitu, memang ada. Ya, kerja dia bangkang. Bangkang aja kerja dia. Bagus juga jadi pembangkang, ya. Nak ceritanya Abu Lahab bangkang. Kata Abu Lahab, binasalah engkau wahai Muhammad di seluruh hari ini. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami semua? Maka setelah itu turunlah ayat yang bermaksud tabbat yada abi lahabin wa tabb, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ulama berkhilaf. Ada ulama kata ayat ini turun ketika Abu Lahab menyatakan itu bangkangan. Ada yang kedua menyatakan khilaf, menyatakan ayat ini turun ketika Abu Lahab duk plan dengan isteri dia nak membinasakan Rasulullah ketika Rasulullah solat. Tapi nak ceritanya ayat ni turun disebabkan sifat Abu Lahab. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai kita membencikan Rasulullah. Sebab dah wujud fahaman yang membenci hadis Rasulullah. Ni problem. Dia kata apalah pening hadis itu, hadis ini, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis sahih. Apa pening-pening ni? Pakai Al-Quran udahlah katanya. Jangan. Kalau kita tolak Rasulullah, takut-takut. Sama macam Abu Lahab tolak Rasulullah. Jangan. Tak pasal-pasal Allah kata binasalah kamu. Jangan. Ya. Macam mana Rasulullah ditolak oleh Abu Lahab, terus turun firman Allah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Imam Muslim meriwayatkan sebahagian daripada lain ceritanya, katanya setelah turun ayat yang bermaksud dan peringatanlah kepada keluargamu yang terdekat, Rasulullah menyatakan selamatkanlah kamu daripada azab api neraka. Sesungguhnya aku tidak berkuasa menolong kamu dari azab Allah. Apa yang ada hanyalah hubungan rahim dengan aku dan juga dengan kamu. Ini mengikut pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, maafkan saya, Imam Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, sebelum nak masuk Isyak ini,
Apa yang kita dapat belajar daripada firman Allah? Tapi sikit lagi, ya. Tuan-tuan, seruan di Bukit Safa itu bergema di pelosok kota Mekah. Ya. Ketika itulah turunnya, maka sebarkanlah dengan apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpaling tadahlah dari kaum musyrikin. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan daripada kitab yang telah ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri ini, banyak pengajarannya. Walaupun saya cerita kisah plot daripada sirah Nabi itu dua tempat je, iaitu yang pertama ketika Rasulullah bersama dengan 40 orang ahli keluarga dan juga bersama dengan masyarakat secara umumnya. Itu pun banyak kita dapat belajar. Yang pertama, tuan-tuan, dakwah ni bukan senang. Sama macam hijrah. Tuan-tuan, kita nak dakwah orang, kita nak ubah diri kita pun susah. Minta maaf saya sebutlah, tapi saya kena sebut sebab ini dah termaktub dalam apa nama, bukan undang-undang lah ya, undang-undang pun termaktub juga. Ni termasuk dalam hukum hakam, fiqh, ulama, mufti wilayah persekutuan pun dah tulis dah dalam kitabnya. Apa dia? Sama macam orang berhijrah nak berhenti rokok. Oi, bukan senang. Ni nak pujuk diri, jangan. Lepas makan tambah lagi lepas makan kan. Jangan. Kena pula hujan. Jangan. Bukan senang. Bukan senang. Ya, duk teringat-ingat tu. Sahabat saya, pengalaman ini pengalaman saya lah. Saya tak nak cerita pengalaman orang lain, pengalaman saya. Bukan pengalaman saya rokok, tidak. Sahabat saya nak berhenti merokok, Allahu Akbar, tuan-tuan. Demam. Masa dia merokok, tak demam. Masa dia berhenti, demam macam kena Covid tu. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah dia berjaya. Tu nak ceritanya hijrah kecil, hijrah tabiat. Macam tu, itu adalah dakwah kita kepada diri kita, bukan senang. Macam tu juga nak dakwah kita dengan orang rumah kita, bukan senang bang oi. Isteri kita baru hidup dengan kita, katalah orang yang baru kahwin, abang-abang baru kahwin, baru kahwin 5 tahun cerai. Sebab apa? Pening lah ustaz. Saya suruh dia solat jemaah tak nak. Saya kata senang je bang, dia baru duduk dengan abang 5 tahun. Dia duduk tak ada tarbiyah dengan mak ayah sebelum ni 24 tahun. Saya kata macam tu je. Terus garu kepala. Boleh rujuk balik ustaz? Dia terus nak rujuk balik. Nak ceritanya tuan-tuan, sabar. Dalam dakwah ni memang kena sabar. Macam tu juga dengan anak-anak kita. Jangan terus doa bukan-bukan. Ni pengalaman saya jugalah ketika saya ceramah di sekolah Henry Geni. Kepada yang tak tahu, sekolah Henry Geni ni asrama penuh. Mana faham? Tak faham sudah ya. Asrama penuh yang bukannya yang cerdik-cerdik tu, tak. Dia asrama penuh yang baru lepas tibai mak ayah sendiri, terajang mak sendiri ya. Jadi pengalaman saya ketika ke sana, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakannya bila saya tanya feedback antara one by one, kebanyakannya adalah bukan salah 100% mereka. Ialah anak-anak ni tak cerdik, tuan-tuan, tak cerdik. Orang lelaki akal sempurna sampai umur 35 baru sempurna. Jadi saya ni umur 33, tak sempurna lagi. Jangan percaya saya cakap saya ya. Nak ceritanya tuan-tuan, bila mereka ni akal tak sempurna, siapa yang sempurna? Mak ayah lah umur 40. Sepatutnya mak ayah, ni bukan nak marah tuan-tuan perempuan pula, tidak, membimbing anak. Anak tu tak cerdik. Jadi bila bimbingan tak ada, mak ayah pula buat perangai. Yang ayah ada perempuan simpanan, yang mak pula jenis macam-macam lah perangai ya. Jadi anak ni tak cerdik, diterajarnya mak ayah. Masuk lokap, kena masuk pusat pemulihan Henry Geni. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya dakwah kepada anak-anak tu perlukan kesabaran. Dakwah. Ingat, dakwah diri pertama, diri sendiri. Dakwah keluarga, baru boleh kita fikir macam mana nak dakwah masyarakat. Ini kadang-kadang dah cerita nak dakwah rumah flat ni. Kawasan rumah flat aku ni teruk benar. Dianya sendiri tangan duk pegang itu lagi. Tak jadi ya. Ya, tak jadilah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini tepat dan insya-Allah mudah-mudahan saya sendiri juga dapat belajar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersusah payah, dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, hinggalah sampai dakwah secara terang-terangan ditolak bulat-bulat oleh ahli keluarganya dan juga masyarakat Mekah.
InsyaAllah bulan depan kita akan sambung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diugut dan juga keluarga Abu Talib diugut oleh orang-orang Quraisy. InsyaAllah kita akan sambung. Saya tanda siap-siap ya, muka surat berapa ni? 42 insyaAllah. Baiklah, sebelum habis saya Da'i Hadari, wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Tuan-tuan puan-puan boleh cek Facebook. Rumah amal tersebut ada di Saujana Rawang. Boleh pergi sana, boleh bantu insya-Allah. Rumah amal ini menempatkan anak-anak asnaf zakat, bahkan ada juga dekat situ anak-anak hasil dari sumbang mahram. Allahu Akbar ya. Welcome to akhir zaman. Banyak benar kes-kes macam tu. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada rezeki lebih boleh bantu. Cara pertama pergi sendiri ke rumah amal itu. Cara kedua melalui nombor akaun. Tuan-tuan boleh bank in. Ya, Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Cara yang ketiga boleh melalui saya. Tapi jangan risau, satu sen pun saya tak ambil. Ya. Sebab saya fikir satu sahaja ganjaran daripada Allah saya nantikan insya-Allah. Baiklah, kalau ada rezeki tuan-tuan boleh bantu. Pihak jawatan kuasa masjid ada sediakan tabung. Terima kasih kepada pihak jawatan kuasa. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bantuan kita ini Allah akan luaskan rezeki kita pada masa depan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa terus dengarkan Zayan 104.9 FM dan tonton Tanyalah Ustaz di TV3. Yang itu bukan saya ngada-ngada, tapi bos suruh sebut. Ya, insya-Allah. Baju serabai, pergi tangkap ikan you. Goodbye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.